dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna, indah. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita kembali semula untuk bercakap tentang pelan jalinan digital negara ataupun jendela, dan kita ada wakil daripada syarikat telekomunikasi yang terkemuka untuk sembang-sembang berkaitan dengan isu ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah ketersambungan mudah akses dan mampu milik, tingkatkan potensi rakyat.
Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang pada yang berbahagia Encik Fuad Romeli yang merupakan Ketua Kawal Selia Kanan di U Mobile. Jadi Fuad, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sihat, Alhamdulillah. Pertama kali bersama kami di Ruang Bicara? Pertama kali. Terima kasih menjemput U Mobile. Kami juga cukup gembira atas kesediaan Encik Fuad untuk bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, isu ini sebenarnya kita sembang setiap minggu sebenarnya, dan sudah ada 2-3 syarikat telekomunikasi di negara kita ini yang telah pun memberikan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan plan jalinan digital negara ataupun jendela. Dan kita tahu bahawa U Mobile juga menyertai jendela bersama dengan SKMM dan juga industri telekomunikasi ini sejak bulan Ogos 2020. Jadi mungkin kita juga ingin berkongsi dan juga mendapat pandangan tuan berkaitan dengan beberapa perkembangan yang penting dalam industri telekomunikasi ini, terutamanya dengan inisiatif ini sehingga setakat ini. Pandangan tuan. Terima kasih Tuan Syakawi. MCMC bersama dengan industri telekomunikasi telah berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jendela untuk tahun 2021. Sehingga 31 Mac 2022, kelajuan jalur lebar mudah alih telah meningkat ke 40.13 megabit per second. Jadi kelajuan ini mengatasi sasaran awal iaitu sebanyak 35 megabit per second dalam fasa 1 yang dijadualkan siap pada penghujung tahun 2022. Kami juga menganggarkan sebanyak 7.027 juta premis telah dapat mengakses jalur lebar gentian, manakala 95.52% daripada kawasan yang mempunyai penduduk dapat mengakses rangkaian 4G. Jadi antara pencapaian penting lain termasuklah pengiktirafan kemudahan telekomunikasi sebagai utiliti awam oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi ini bermakna pembangunan menara telekomunikasi akan diberikan pertimbangan yang setara ataupun yang sama dengan prasarana seperti air atau elektrik semasa pembangunan di kawasan ini sesuai. Jadi perkhidmatan komunikasi kini menjadi satu syarat dalam kelulusan pembangunan bagi pembangunan kawasan yang baru. Dan seterusnya, garis panduan perancangan infrastruktur atau GPPI yang akan digunakan untuk membantu kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, pemaju dan pihak berkepentingan lain dalam membuat persiapan bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Jadi garis panduan ini akan memudahkan usaha U Mobile serta syarikat telekomunikasi yang lain untuk mempercepatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bagi menyokong inisiatif jendela. Jadi panduan ini akan memastikan ruang yang sesuai akan diperuntukkan untuk membolehkan syarikat telekomunikasi menjadikan liputan terutamanya kepada kawasan yang baru. Okey. Sesuatu yang penting juga ingin saya kongsikan bersama dengan Encik Muhammad Fuad selaku Ketua Kawal Selia Kanan di U Mobile. Bagaimana dengan pencapaiannya U Mobile sendiri di bawah inisiatif jendela ini, tuan? Sejak jendela dilancarkan sehingga kini U Mobile telah membina sebanyak 500 tapak baru dan kita telah juga menaik taraf hampir 6,000 tapak yang sedia ada untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat akses ketersambungan yang berkualiti. Oleh itu, liputan 4G kami telah berkembang dari 82% pada tahun 2020 ke 92% sehingga sekarang. Selain meluaskan rangkaian telekomunikasi, kami juga telah melabur untuk meningkatkan kapasiti. Sebagai contoh, dari Januari 2020 sehingga Jun 2021, kami mendapati penggunaan setiap langganan bulanan telah meningkat lebih 80% dan trafik data rangkaian pula meningkat sebanyak 60%. So disebabkan peningkatan tersebut, graf ujian kelajuan menunjukkan bahawa kami telah meningkatkan kelajuan purata sebanyak 100%. Jadi usaha-usaha rangkaian ini turut diperaki oleh beberapa pihak yang lain. Jadi pada tahun 2021 kami telah dinamakan sebagai syarikat perkhidmatan mudah alih terbaik
di Malaysia. Okey. Ya, pada anugerah amalan terbaik Asia Pacific Frost and Sullivan pada tahun 2021. Ini kali keempat ya kami menangi anugerah ini. Bagi anugerah pengalaman rangkaian muda alih Global Open Signal tahun 2021, U-Mobile telah diiktiraf sebagai Global Rising Star untuk 2 tahun berturut-turut. Anugerah ini dimenangi berikutan penambahbaikan utama dari segi pengalaman video, kelajuan muat turun, pengalaman aplikasi suara dan ketersediaan liputan 4G. Wow, okey. Kami ingin mengucapkan tahniah di atas pencapaian yang telah pun dicatatkan dengan begitu gemilang sekali oleh U-Mobile. Dan memanglah kita tahu bahawa kita sudah pun bergerak sebenarnya ataupun beralih daripada 3G ke 4G, dan ini juga sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Bagaimana Tuan melihat bahawa perubahan ini sebenarnya telah berjaya membantu rakyat Malaysia mencapai potensi mereka yang sebenar, Tuan? Terima kasih Tuan Syakawi. Kita maklum sejak pandemik bermula, jadi kami menyedari bahawa tabiat pengguna ni telah berubah dengan cepat. Tempat-tempat di mana pengguna tinggal, bekerja dan bersantai telah berubah. Dan kami melihat peningkatan dari segi permintaan untuk ketersambungan di rumah. Perubahan tabiat ini serta keadaan semasa di mana ramai rakyat Malaysia masih berdepan dengan masalah sosioekonomi disebabkan ketidaktentuan akibat pandemik mendorong kami untuk memastikan semua rakyat Malaysia dapat mengakses kemudahan telekomunikasi supaya mereka boleh bersaing dan berdaya maju dalam ekonomi digital. Ini adalah selaras dengan matlamat My Digital di mana kami sebagai pembekal perkhidmatan mahu merapatkan jurang digital sebanyak mana yang boleh. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kami berusaha untuk gigih untuk menaik taraf dan meluaskan rangkaian. Jadi bagi membantu usaha ini, kami turut melancarkan produk-produk yang mampu milik supaya boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Okay. Antara produk ini adalah Ultra Unlimited Home Fiber Broadband. Mengambil kira perubahan tabiat pengguna dan permintaan untuk ketersambungan di rumah, kami telah melancarkan plan jadual lebar gentian kami yang pertama pada tahun 2021. Jadi untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi yang mampu milik, kami menawarkan diskaun 50% untuk bil gentian selama 2 tahun untuk pelanggan yang baru dan pelanggan yang sedia ada. Yang melanggan plan muda alih U-Mobile untuk menjadikan perkhidmatan kami sebagai gabungan gentian dan mudah alih yang terbaik di Malaysia. Jadi menerusi diskaun ini, pelanggan boleh menikmati jalur lebar gentian berkelajuan tinggi dengan harga serendah RM64.50 sebulan. Dan seterusnya RM Zero Phone for Everyone. Jadi selain ketersambungan yang mampu milik, kami juga mendapati bahawa peranti mudah alih yang sesuai dengan teknologi 4G dan juga dilengkapi dengan teknologi yang dikenali sebagai VoLTE ataupun Voice over LTE adalah penting untuk belajar, bekerja dan mengikuti pengajian di rumah. Oleh yang demikian, kami juga melancarkan kempen di mana pelanggan boleh mendapatkan telefon percuma selain menikmati manfaat lain seperti tiada bayaran pendahuluan atau no upfront fee, tiada kriteria kelayakan dan tempoh kontrak yang lebih pendek iaitu sebanyak 12 bulan berbanding sebelum ini 24 bulan. Dan baru-baru ini kami juga melancarkan plan prabayar yang baru dipanggil U25 dan U35 seperti pasca dan juga plan pasca bayar 38. So dengan titik harga yang berlainan, plan sedia 5G ini menawarkan nilai yang terbaik untuk pelanggan. Jadi bolehlah layari laman sesawang u.com.my untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi U-Mobile juga merupakan peserta aktif yang menyertai semua usaha industri dalam membantu rakyat Malaysia merapatkan jurang digital menerusi yang pertama sekali pakej peranti keluarga Malaysia, pakej
remaja keluarga Malaysia dan jaringan prihatin. Jadi kami memang komited ya untuk membantu rakyat Malaysia meneroka potensi melalui ketersambungan. Okey, kita akan sambung lagi sebenarnya apa ni Tuan Fuad, tapi saya difahamkan mungkin menarik jugalah kerana kita akan menonton sebentar lagi statement ataupun kenyataan yang kita kongsikan bersama dengan apa ni pengarah negeri di Pejabat Negeri Sabah mewakili MCMC tentunya. Jadi apa yang ingin diperkatakan oleh Encik Izzani juga ini merupakan satu lagi langkah yang positif dilakukan oleh MCMC. Cuba kita dengar kenyataan yang dikeluarkan ataupun yang kita kongsikan bersama dengan Encik Izzani. Silakan. Untuk kawasan ini di Kampung Mangkapun, di sinilah tahun lepas menara ini siap dan beroperasi pada bulan 10, dan hasil daripada pembinaan menara sekarang ini, tuan tanah dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh liputan yang dia terima ni untuk membuat perniagaan online untuk menambahkan pendapatan beliau. Dari segi perancangan jendela yang kita rancang pada 2020, 109 menara sudah siap dibina dan beroperasi. Buat masa ini, liputan 4G di Sabah bagi kawasan berpenduduk adalah 85.7%. 2023 ke 2025, kita sasarkan supaya liputan di Sabah juga mencapai ke 100%. Jadi pembinaan mungkin dalam 500 ke 700 buah menara lagi masih diperlukan untuk mencapaikan liputan 4G di seluruh Sabah sehingga 100%. Okey, itu sesuatu yang menarik sebenarnya, kejayaan yang dikongsi bersama dengan kita oleh pengarah negeri di Pejabat Negeri Sabah mewakili MCMC. Tetapi mungkin sesuatu yang penting jugalah, kita juga nak dapat pandangan Tuan Fuad sendirilah, kisah-kisah kejayaan dalam usaha syarikat sendiri untuk meningkatkan ketersambungan melalui inisiatif jendela itu sendiri. Apakah U-Mobile berpuas hati ataupun sebenarnya sedang menyusun strategi yang lebih berkesan sebenarnya dalam usaha memberi kepuasan kepada pengguna? Saya boleh berkongsi beberapa kisah ya, bersama para penonton hari ini. Jadi contohnya di Negeri Sembilan, kami telah mendapat maklum balas daripada Suruhanjaya dan Komunikasi dan Kolej Matrikulasi Kuala Pilah, ya, yang menyatakan bahawa para pelajar dan masyarakat tinggal berhampiran kampus memerlukan tahap ketersambungan yang lebih baik untuk membantu mereka belajar dan mengajar secara dalam talian. Jadi sementara menunggu penyedia pihak membina struktur yang kekal, jadi kami telah mengambil inisiatif untuk mempercepatkan pemasangan sebuah stesen pemancar mudah alih di kampus untuk memberi liputan kepada para pelajar, guru-guru sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Dan di Putrajaya, kami juga bertindak mengikut maklum balas daripada Suruhanjaya dan Komunikasi untuk ketersambungan yang lebih baik di Putrajaya. Jadi kami segera membina tapak yang baru, menaik taraf dan memindahkan microwave lines kepada lease line. Jadi hasilnya industri telah mencapai kelajuan muat turun hampir 70 megabit per second pada penghujung 2021 di Putrajaya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sejak bermulanya pandemik, tabiat pengguna telah berubah dengan ketara. Di mana terdapat tumpuan yang lebih kepada ketersambungan di rumah. Ya, berikutan ini sepanjang 2 tahun yang lalu kami telah berusaha dengan gigih untuk menaik taraf dan meningkatkan ketersambungan di kawasan-kawasan perumahan, terutamanya di seluruh Malaysia, dari Cyberjaya ke Perak, ke Kelantan dan juga di Sabah dan Sarawak. Okey, bila Tuan sentuh tentang disebabkan oleh pandemik COVID-19, tabiat pengguna juga berubah. Dan mungkin ramai yang berpendapat bahawa mereka menyambut baik sebenarnya apabila kita beralih daripada proses ataupun konsep yang ada sekarang daripada 3G kepada 4G itu sendiri. Tetapi ada juga masih lagi timbul rungutan sebenarnya, masih lagi timbul rasa tidak puas hati, terutamanya di luar bandar yang mengatakan mereka masih lagi menghadapi kesulitan untuk mendapat pautan internet dan sebagainya. Apa yang U-Mobile dan juga pihak tuan boleh lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini, tuan? Terima kasih.
kerjasama industri telekomunikasi sangat penting dalam menangani cabaran ketersambungan di kawasan luar bandar atau kawasan terpencil yang tidak mempunyai penduduk yang ramai, sukar diakses dan memerlukan kos yang tinggi. Walaupun persaingan antara peserta industri adalah sihat, namun kami tetap bekerjasama untuk merapatkan jurang digital antara kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar. Jadi menerusi jendela perkongsian teknologi 4G MOCN atau Multi Operator Core Network telah dipercepatkan menjadi satu kerjasama yang berskala besar. MOCN ialah teknologi pemancar terkini yang membolehkan penyedia-penyedia perkhidmatan telekomunikasi menggunakan hanya satu set peralatan untuk memberikan perkhidmatan 4G. Ya, dengan pendekatan ini, syarikat-syarikat telekomunikasi dapat meluaskan liputan rangkaian dengan memanfaatkan peralatan radio dan tapak masing-masing yang sedia ada. Ya, bagi jendela fasa 1, syarikat telekomunikasi dapat meluaskan capaian 4G di kawasan luar bandar menerusi pendekatan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2020, syarikat telekomunikasi telah berjaya melaksanakan perkongsian berdasarkan teknologi MOCN ini bagi menara telekomunikasi smart yang pertama di Leban Ulu, Sarawak. Sebenarnya U-Mobile adalah tuan rumah kepada teknologi MOCN ini dan kami berbesar hati dapat memberi perkhidmatan kepada rakyat melalui cara ini. Melalui platform MOCN ini, syarikat-syarikat telekomunikasi dapat menggunakan rangkaian teras masing-masing untuk menawarkan pakej-pakej bagi memenuhi pangkalan pelanggan masing-masing dan memberikan pengalaman internet yang lebih baik dan dipertingkatkan untuk masyarakat di Leban Ulu, Sarawak. Jadi kami akan meneruskan usaha ini di kawasan-kawasan luar bandar yang lain di Malaysia. Jadi pada tahun 2022 misalnya, kami berhasrat untuk menyediakan lebih 200 tapak yang akan memberikan manfaat kepada komuniti penduduk di Sabah, Sarawak dan Pahang. Okey, sebelum kita sambung, ada satu lagi sesuatu yang mungkin menarik juga ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita yang sedang bersama kita di ruang bicara ini. Kita juga nak dengar sebenarnya testimoni daripada pengguna dari Sabah. Ini pun sesuatu yang menarik dan penting sebenarnya. Cuba kita dengar testimoni dari rakan kita di Sabah ini. Sebelum tiada menara di sini, ini orang kampung semua pun sibuk pergi naik bukit, kasih berdiri itu bambu untuk mendapatkan lain lah. Itu orang punya handphone yang tarik pergi atas. Dan yang satu itu taruh di bawah, baru orang dapat itu lain lah begitu. Ya. Orang kampung sekarang ini cukup beruntung lah supaya mendapat kemudahan-kemudahan seperti ini yang mana telah dirancang dan dibuat oleh kerajaan. Bukan saja dari segi pembelajaran anak-anak lah, bahkan juga semua bisnis yang mereka perlukan, yang ada bisnis di tempat yang jauh, mereka senang berbincang untuk memudahkan mendapat barang yang mereka perlukan. Okey, itu satu pencapaian yang cukup membanggakan dan memenuhi apa yang disebut oleh Encik Muhammad Fuad sendiri. Mungkin menarik jugalah kalau kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Fuad ya. Barangkali kita juga nak tahulah tentang perancangan yang dirancang oleh U-Mobile sendirilah, terutamanya bagi tahun 2022 untuk menjamin bahawa rakyat atau pengguna akan terus mendapat satu ketersambungan yang betul-betul memberi impak dalam kehidupan mereka. Silakan Tuan. Fokus utama kami pada tahun 2022 adalah meningkatkan liputan di Pulau Langkawi, Ketireh, Putrajaya serta Cyberjaya. Jadi kami juga akan meneruskan tumpuan untuk memperkenalkan produk-produk dan perkhidmatan yang mampu milik serta mudah diakses supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat memanfaatkan kemudahan perhubungan. Kami juga akan menerokai inovasi dan perkhidmatan 5G bersempena dengan pelancaran komersial 5G di Malaysia. Akhir sekali,
kami berhasrat untuk terus memainkan peranan sebagai sebuah syarikat korporat yang bertanggungjawab dalam mengkaji inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus dengan lebih mendalam. Pengalaman kami sepanjang 2 tahun yang lalu mengajar kami bahawa keprihatinan terhadap masyarakat sekeliling serta persekitaran tempat tinggal kita sangat penting dalam misi untuk membantu merealisasikan potensi Malaysia dan rakyat yang tiada batasan. Apakah secara peribadinya, apakah You Mobile sendiri berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh MCMC dalam menjayakan program jendela ini, Tuan? Setakat ini pihak Suruhanjaya memang memberikan kerjasama yang penuh dalam memastikan kita mendapat memberikan liputan capaian kepada pengguna. Jadi pihak MCMC pun selalunya akan turun padang bersama-sama dengan pihak telekomunikasi untuk menyelesaikan apa-apa masalah rakyat sekiranya tiada liputan. So segera kita dalam masa 24 jam kita akan bersama-sama dengan pihak Suruhanjaya untuk melihat sendiri apakah masalah rakyat dari segi kadar liputan. Ya. Okey, saya difahamkan ialah kita tak berapa hari lagi akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan saya difahamkan bahawa You Mobile juga menawarkan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya untuk pengguna sempena dengan sambutan Hari Raya ini. Boleh kita kongsi bersama, Tuan? Untuk Hari Raya ini kita telah kita ada package U25 dan package U35. Okay. Ini adalah package yang baru yang kita lancarkan yang sedia 5G. Jadi package ini kita boleh gunakan semasa musim perayaan di mana kita boleh menggunakan dengan tanpa had untuk kita bersama-sama menghantar pesanan-pesanan selamat Hari Raya dan juga untuk kita sama-sama bagi bersama-sama setelah kita 2 tahun ya Tuan Syakir kita tak beraya di kampung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Fuad Romeli, iaitu Ketua Kawal Selia Kanan di You Mobile kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini dan saya juga gembira sebenarnya mendengar daripada penerangan yang anda kongsikan bersama dengan kami dan juga penonton-penonton ruang bicara dan mungkin ini kesempatan yang baik jugalah saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya juga kepada tuan dan rakan-rakan di You Mobile dan saya percaya You Mobile akan terus memainkan satu peranan yang cukup efektif dalam industri telekomunikasi di Malaysia ini. Jadi selamat maju jaya kepada terima kasih. Selamat Hari Raya juga. Terima kasih kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.